Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini yang saya boleh katakan sebagai bodoh, sombong, angkuh. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat semua? Sekarang ini tular di media sosial ya, bagaimana seorang ahli parlimen PAS menunjukkan kedangkalan, kebangangan, kebobrokan yang sangat memalukan diri sendiri, sahabat-sahabat semua. Orang berbicara tentang bajet ataupun bajet pembentangan bajet 2024, dia pula bicara tentang perkataan yang digunakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu ketimbang. Katanya dalam kamus bahasa Melayu dia tidak menjumpakan perkataan ketimbang ini. Saya tidak pasti adakah dia ini buta IT, buta kamus, atau kamus mana yang dia coba pakai itu, sahabat-sahabat semua. Ini yang menjadi membuatkan kita terkejut sehingga sanggup mengeluarkan kenyataan seperti rupa di dalam Dewan Rakyat. Jadi mari kita dengar bersama dan juga tonton bagaimana bobrok, bagaimana bangangnya MP daripada Parti PAS ini, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan perkataan ketimbang ini. Selamat datang ke Badan Perundangan Kebangsaan Malaysia. Puan Yang Ketua, saya ingin menyentuh beberapa perkara sampingan sebelum menyentuh topik utama dalam bahasan masjid ini, kerana jika tidak disentuh, ia akan dianggap sebagai perkara yang betul. Pertamanya ialah berkenaan dengan teks bajet ini, walaupun ia perkara sampingan, tapi saya rasa ia perlu untuk ditegur. Saya lihat Yang Berhormat Perdana Menteri suka menggunakan perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan yang kurang digunakan. Ya, itu baik untuk mendedahkan penguasaan bahasa. Tapi jangan sampai menggunakan perkataan yang tidak ada di dalam kamus. Saya ambil contoh perkataan ketimbang. Digunakan sebanyak 27 kali. Saya semak dalam kamus Dewan, tidak ada perkataan ketimbang. Ya, ada ketimbung, ketimbung, ketimpung. Ya, tidak ada ketimun, ketimbang tidak ada. Saya tak tahu dalam kamus mana yang dirujuk perkataan ketimbang ini. Jadi, walaupun ucapan kita ini bukanlah dokumen bahasa, tetapi kalau nak guna perkataan yang jarang digunakan, pastikan perkataan itu betul. Kerana dokumen bajet ini akan dirujuk. Mungkin akan ada orang buat PhD, penyidikan dan sebagainya. Saya nak tegur pada pembuat-pembuat teks ucapan supaya dapat cakna dan memberi perhatian tentang perkara-perkara seperti ini. Kerana saya tahu Yang Berhormat Perdana Menteri suka menggunakan perkataan yang bombastik, yang canggih, krama dan sebagainya. Baik, yang kedua, Puan Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan kadang-kadang saya lihat berlakunya salah konteks dalam penggunaan angka yang disebut oleh Yang Berhormat Rantau Panjang, Yang Berhormat Tanjung Karang. Tadi ialah berkenaan dengan jumlah isi rumah miskin tegar. Sehingga kita pelik bagaimana Perdana Menteri boleh menyebut bahawa tahun ini hanya 18,000 isi rumah sekarang yang merupakan miskin tegar. Ini satu perkataan, satu angka yang agak tidak munasabah berdasarkan jawapan tadi yang diberikan oleh Menteri Ekonomi sendiri, yang disebut oleh Rantau Panjang tadi bahawa jawapan Menteri Ekonomi sendiri pada 16 Oktober, iaitu 2 hari lepas, sehingga 31 September 2023 sejumlah 110,663 ketua isi rumah. Saya syak bahawa yang nak disebut oleh Perdana Menteri ialah jumlah itu turun sebanyak 0.2%, iaitu turun sebanyak 18,000 isi rumah berbanding dengan jumlah sebelum ini. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri. Tapi bila saya cek dalam teks ucapan, saya buat cross check dengan Hansard, benar-benar disebut sekarang tinggal 18,000. Saya fikir ini satu perkara yang misleading terhadap Dewan dan perkara ini perlu untuk diperbetulkan. Tidak munasabah angka yang disebut oleh Menteri Ekonomi berbeza dengan Perdana Menteri. Siapakah yang tak betul? Adakah Pandan tak betul atau Tambun tak betul? Tak, mustahil kedua-duanya betul. Kalau kedua-duanya tak betul, itu boleh jadi. Pak Semah, minta laluan sikit. Padang Serai. Minta maaf, Padang Serai. Saya ada beberapa perkara lagi. Baik. Kalau ada sempat saya akan bagi. Itu dia sahabat semua. So perkara yang pertama sebenarnya sebelum itu perkara yang kedua pasal data miskin tegar, saya percaya ya. Kita tahu kepakaran daripada ahli parlimen PAS ini adalah untuk memusingkan segala kenyataan-kenyataan ya daripada Perdana Menteri maupun menteri-menteri lain seperti YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Namun kita percaya mereka sebenarnya cuba ya untuk membina persepsi kononnya
apa yang dikatakan oleh Datuk Seri maupun Rafizi itu tidak benar. Dan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan perkataan Melayu yang jarang diguna dan menarik perhatian umum. Katanya dia sudah mencari di kamus bahasa dan tidak menemukan perkataan ketimbang itu, sahabat-sahabat semua. Memang saya tak pasti kamus mana yang dipakainya. Kalau kita search di internet menggunakan searching yang betul, kita akan jumpa apa sebenarnya maksud ketimbang yang dimaksudkan oleh ataupun dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin membacakan satu kenyataan media daripada yang saya petik daripada Harian Metro. Harian Metro yang membuat satu huraian berkaitan dengan perkataan-perkataan yang seringkali digunakan ataupun ada digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam pembentangan bajet. Pembentangan bajet untuk pembentangan bajet untuk tahun 2024. Jadi saya pun agak keliru sebenarnya, adakah MP daripada Parti PAS ini bijak ataupun bodoh sombong ataupun bijak sombong. Sehingga katanya dia tidak menemukan perkataan yang seringkali digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau kita lihat 8 perkataan Melayu jarang diguna, tarik perhatian umum. Ini adalah kenyataan media daripada Harian Metro yang saya petik untuk kita rujuk hari ini. Jadi kalau dilihat di sini sahabat semua, dalam kenyataan ini boleh nampak. Okey. So dalam kenyataan ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan 8 perkataan Melayu, bahasa Melayu yang jarang didengar dan digunakan orang ramai ketika membentangkan Belanjawan 2024 di Parlimen. Masyapada dan arakian antara perkataan sastra yang disebut Perdana Menteri sekaligus menarik perhatian sidang Dewan ketika membentangkan belanjawan berkenaan. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ini menurut Dewan Bahasa dan Pustaka kalau MP Parti PAS tadi mengatakan dia tidak jumpa di dalam kamus Dewan, saya tidak pasti dia refer daripada kamus mana. Sehingga beliau tidak menjumpa perkataan ini yang dikatakan ataupun perkataan ketimbang itu. Kita akan tengoklah, ada dihuraikan sini juga. Jadi mana sudah tadi? Menurut kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, marca pada bermaksud dunia masa kini. Ini antara perkataan yang digunakan, manakala arakian bermaksud maka atau sesudah itu. Selain itu beliau turut menggunakan perkataan ta'akul yang bermaksud membuat pertimbangan atau penilaian, manakala perkataan intiha antara perkataan menarik yang disebut oleh Anwar memaksud penutup atau penghabisan. Masul, kesenjangan, sementelahan dan walhasil juga menjadi perkataan menarik yang jarang digunakan secara formal namun disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 di dalam Parlimen. Jadi berdasarkan rujukan menurut Dewan Bahasa Bahasa dan Pustaka. Okey, boleh nampak. Masul bermaksud hasil atau pendapatan, kesenjangan pula bermaksud ketidakseimbangan. Manakala sementelahan bermaksud tambahan pula dan walhal bermaksud kesimpulannya. Jadi anda turut meneruskan lagi 3 lagi penggunaan istilah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada belanjawan sebelum ini seperti ketimbang, mahakaya dan kedatipun. Ini dia, ketimbang Ketimbang memberi maksud berbanding. Manakala mahakaya bermaksud maha kuasa dan kedatipun pula bermaksud meskipun, menjadi salah satu perkataan unik yang disebut oleh Anwar dalam pembentangan belanjawan berkenaan. Penggunaan perkataan luar biasa itu sejak sekian lama menjadi identiti Anwar yang juga berkelulusan Sarjana Muda Pengajian Melayu, Pengkukusan Sastra di Universiti Melaya. Jadi sahabat semua, ini antara perkataan sebenarnya yang digunakan oleh Datuk Seri yang saya highlight di sana. Kalau MP daripada Parti PAS ini mengatakan tidak pernah menemukan maksud ketimbang yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu adalah satu tuduhan yang melampau. Adakah beliau ini bodoh? Adakah beliau ini sangat bangang, bobrok, dangkal, sehingga
Katanya dia mencari di mana-mana kamus Dewan Bahasa dan Pustaka tapi tidak menemukan. Yang ditemu adalah ketimun, adakah sampai ketimun, ketambung dan sebagainya. Jadi inilah level ahli parlimen daripada PAS yang menunjukkan dirinya bijak, menunjukkan dirinya itu konon pandai, tapi sebenarnya mereka memalukan diri sendiri, membuat satu kenyataan tanpa membuat usul periksa terlebih dahulu. Kalau dia katakan dia sudah periksa di dalam satu dewan bahasa, itu adalah satu penipuan. Tidak pasti mana satu kamus yang diceknya, sahabat-sahabat semua. Sedangkan ketimbang itu, kalau kita lihat di dalam di depan kita ini, ketimbang itu memberi maksud berbanding. Jadi sangat-sangat memalukan ya. Ada juga ahli parlimen yang mempunyai pikiran yang dangkal. Dangkal itu maksudnya pikiran yang cetek, pikiran yang tidak memahami secara menyeluruh. Itu dia. Jadi bagaimana pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Membuat tuduhan secara live di dalam parlimen, tetapi apa yang dikatakannya itu pula adalah sesuatu yang amat-amat memalukan dirinya sendiri. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhema. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.